Okey, Kak Ina boleh start. Screen. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pernah dengar tu boleh mutekan dulu. Kita bagi peluang kepada Open forces ever share screen. Mela, Mama cakap lah. ya. Mama bagi intro untuk Kak Ina. Alright. Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini 13 hari bulan 2 seperti yang kita rancangkan, kita buat meeting, Zoom meeting kali kedua. Okey. Bagi tahun 2021. Okey. Jadi topik yang kita dah rancangkan plan pada siang tadi ialah topik berkenaan dengan faedah dan kebaikan ARO dan juga OPP flip chart serta kopi plan 111 yang mana kita akan minta Kak Ina untuk explain, dan kalau ada sebarang masalah yang kita tak faham nak minta habis-habisan faham supaya kita semua dapat manfaatkan plan kopi 111 tu dengan mendaftar ARO. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita minta Kak Ina untuk memberikan penjelasan ataupun pencerahan macam mana yang dinamakan kita manfaatkan ARO tu, terutamanya untuk pembelian kopi. Okey, boleh saja. Okey. So tengok Kak Ina nak share boleh ke ni? Mana tak keluar lagi? Okay, slide 1 mana? Saya nak cari. Ni terus slide ke berapa dah ni? Okey. Nampak tak? Nampak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So, kita hari ni nak tekankan macam mana nak guna OPP flip chart dengan kenapa kita kena buat ARO lah dalam plan 11 kopi CEO ni. Okey, jadi bila kita berbincang tentang OPP flip chart, tentulah macam mana, apa guna dia kan? Guna dia untuk kita nak bagaimana sponsor orang dalam bisnes Shangho ni. Kita nak sponsor orang. Okey, so jadi first kali mengapa kita perlu sponsor? Lepas tu kita buat ARO. Kenapa kita kena sponsor? Jadi yang pertama, mestilah kita nak dapat pendapatan pasif. Itu matlamat kita. And then, yang kedua, kita nak perkembangan network kita berganda dan stabil. Sebab tu kita kena sponsor. Kita tak boleh jual kopi macam tu je. Kalau orang tu beli sekotak kopi pun, kalau boleh, kita cuba rekrut dia jadi member dalam network kita. Okey, kat sini, bila kita dah ramai ahli dalam network kita, dah tentu kita boleh menjana pendapatan pasif dan kita dapat makan lazy dan tentu kita dapat sihat. So pendapatan pasif tu macam mana? Cuba tengok. Okey, ini antara income yang kita selalu nampak dalam grup lah. Kan kalau dibesarkan tengok. Ni sepanjang PKP. Cuba tengok income dia. So dari 9,000 sampai. Jadi maknanya ini dah consider pasif. So kalau tengok lagi, ini tengok. Kan ini jom buat benda ni, kalau kita join plan satu-satu, ni boleh dapat macam ni. Berbalik tak kalau dapat macam ni kan? Okay. So itu sebab kita kena sponsor untuk kita dapat pendapatan pasif yang macam ni. Okey, pendapatan pasif adakah dijana, kebebasan masa adakah dicapai dengan perniagaan yang kita nak buatnya? Apabila perniagaan yang boleh beroperasi buat selama-lamanya, contohnya perniagaan. Hai, kawan kau datang. Okey, dengar tak? Boleh dengar tak? Dengar. Gambar pun nampak Dengar. Okey. Jadi dia kata perniagaan yang boleh beroperasi buat selama-lamanya ni, inilah faktor-faktor kritikal kejayaan yang kita kena tengok dan kita kena faham. Potensi pasaran produk, pengurusan yang cemerlang, so memiliki daya bersaing syarikat kita ni, budaya dan falsafah syarikat. You kena tahu apa dia falsafah syarikat kita. So yang sangat bagus dan disegani ramai. Jadi kalau kita mempunyai satu platform yang macam ni, memang kita boleh bertahan dengan lama. Okey, so Shangho mempunyai tunggak yang kuat untuk memberi sokongan kepada pelaburan masa dan usaha yang kita peruntukkan. Contohnya sekarang pun dah 34 tahun. Tu masa yang kita peruntukkan. So sebab melalui produk dia,
syarikatnya, so plan pemasaran yang sungguh hebat dan sistem pembelajaran dia yang baik. Jadi semua ni kita boleh discuss dengan menggunakan OPP Flipchart dan plan satu-satu. Dia kalau OPP Flipchart tu dah cover semua ni. Jadi bila kita nak mahirkan plan satu-satu ni, antara yang kita boleh mahirkan adalah penggunaan Flipchart yang 10 keping ni lah. Okey, so kita tengok. 10 keping Flipchart yang kita nak guna tu apa? Okey, satu yang ni. Pernah tengok tak? Benar. Definisi kejayaan sebenar, seseorang yang betul-betul berjaya harus memiliki peluang, masa dan kesihatan serentak. Jadi cuba faham benda ni. Kalau kita bukan dengan perkataan saja tapi kita betul-betul faham. Ini kepingan yang pertama. So ini kepingan yang kedua. Kita tengok syarikat kita adalah international. So kita boleh berniaga, berbisnes di negara-negara yang ada syarikat kita ni. So yang ketiga berkenaan dengan produk. Kalau kita tengok kita ada 10 keping. So ini tentang kandungan Lindsay. So ini pensijilan yang kita dapat. So ini adalah gambar rajah fizikal. So kalau kita tengok kat sini ada berapa dah? 2, 4, 6. So ini yang ke-7, ke-8, 9 dan 10 keping. Jadi 10 keping ni kita kena betul-betul mahir. Kalaulah kita peruntukkan satu keping ni 1 bulan lah untuk faham. Jadi bermaksud kita perlu 10 bulan je untuk kita menguasai perniagaan Shanghu secara menyeluruh. Sebab tu penting kita tahu. Nanti kita discuss satu persatu macam mana nak guna benda ni. Okey, so dengan memahaminya, kalau kita betul-betul expert benda ni, boleh ni dapat income macam ni. Semua orang berpeluang mendapat income yang sebegini hebat dengan hanya menguasai kemahiran 10 keping Flipchart ni. Okey, so kebebasan kewangan dalam Shanghu melalui projek kopi plan satu-satu. Kalau kita tengok kat sini, so kalau ikut projek ni 13 bulan kita boleh jana pendapatan 12,280. Okay, so macam mana kita nak buat ni dengan menggunakan 10 keping Flipchart tadi. Of course lah yang pertama kita kena ada 2 keping ni. Selalu tak guna ni. Lalu Jadi ini OPP Flipchart kita yang kepingan keempat. Kan ini. Okay, so kalau paling kurang kalau kita nak buat plan satu-satu, ini dalam tangan kita lah. So kopi 2 paket kena bawa. Sentiasa bawa benda ni. So kalau ini kita guna, kita bawa sentiasa, mudah kita nak kita menjalankan plan one kopi CEO ni. So macam mana? Okay, kita tengok. Jadi kalau kat sini kita tengok strategi nak buat dia, nombor 1, nombor 2 ni, kita jemput atau ajak kawan minum kopi, bagi rasa kopi. Kalau lah yang tadi ni kita dah, ini tadi kalau kita ada 2 keping ni dan kita dah terlepas. Jadi berapa belas dam? Okay, so ini kalau kita ada ni sentiasa dengan 12 kita. ke 13 dam? So kalau kita ada nota ni, kita ada kopi 2 paket dengan kita, sentiasa kita bawa ke mana-mana. Dan tentulah perkara nombor 1 dan nombor 2 tu kita dah bersedia. So ni kalau jumpa kawan tak bawa langsung nota tak boleh lah. Jadi 1 dengan 2 ni bila kita dah ada ni kita boleh terus start. Jadi macam bila kita nak start kepingan kita yang ni, kita dah ada, okey. Kita nak cerita yang ni kan, contohnya bila nombor 3 tadi. Ini cerita sejarah kopi, brand story kopi. So yang ni nak cerita ni, kita guna yang ni. So bila kita guna yang ni, of course lah kita akan cerita kopi ni, apa kandungan penting dalam dia. So antaranya kita akan cerita dia ada biji kopi yang tulen, ada linzi dan ada santan. Jadi satu persatu ni kita cerita. Kalau kita nak cerita linzi ni, baru kita guna ini. Kandungan berkesan dan fungsi linzi. Okay, kadang-kadang Kak Ina tak terus guna yang ni. So cara nak guna yang ni dengan lebih berkesan, so Kak Ina biasa guna ini dulu. So kita daripada 10 keping Flipchart tu kita mula dengan yang nombor 6. Dari yang nombor 6 ni macam mana nak guna dia betul-betul supaya dia berkesan. Jadi antara yang kita boleh guna, kita nampakkan kaitan antara sistem ni. Kalau kita tengok gambar rajah fizikal kesihatan manusia ini, semua orang ada 6 sistem ni. Jadi 3 sistem besar ni berkait dengan hati. Kita kena kaitkan tu. Jadi hati pula berkait dengan sistem gastrousus. So kita guna gambar ni nak memberitahu pentingnya kita mempunyai sistem gastrousus yang sangat tip-top. Sebab kalaulah kata kita tak ada sistem ni dengan betul, cuba awak tengok ni.
Nampak tak? Kita kena tunjuk ni dekat kita punya prospek ke yang mana belum pernah orang kata ambil tahulah benda ni. Kalau bayangkan kalau najis kita lama dekat sistem kolon ni, sistem usus besar kita ni. Jadi kat sini we tengok salur darah ni dia akan ambil air dari usus besar ni pergi ke liver. So sebab tu lama-lama kita jadi sembelit dan susah buang air besar. Sebab tu kita kena tunjuk. Bila kita guna gambar ni, nak mudah kita kena cari gambar yang macam ni. Tak semestinya gambar ni lah. Jadi you kena ready lah. Sebab tu kalau kita bercakap tak ada apa-apa, kurang berkesan dibandingkan kita bercakap tu ada nota kat tangan kita. Sebab tu kita kena sentiasa bawa. Okay, so jadi dengan gambar rajah ni kita boleh cakap macam mana Lindsay boleh selesaikan masalah ini dari segi sainsnya. So kebanyakan kita tak pernah ambil tahu ni. Jadi kita tunjuk gambar ni macam mana Lindsay buat kerja boleh selesai. Contohnya kat sini kita tengok kan. So bila kita makan makanan, maksudnya kita akan cakap, setuju tak kalau Kak Ina kata penyakit kita dah jadi bermula dengan bila kita makan, lepas tu hasil digest system kita tu tak keluar. Stay je kat sini. Lama-lama, so dia boleh rosakkan hati kita, akhirnya 3 sistem besar ni jadi masalah. Jadi kalau nak sembuh, kita kena settlekan ruangan ni. Kita kena settlekan masalah liver ni. So bagaimana Lindsay menyelesaikan masalah ni? So mari kita tengok. Baru kita cerita yang flip chart keempat ni. Yang ni pandai tak nak cerita? Siapa yang dah expert cerita benda ni? Belum, Kak Ina. Belum. Yang bawah tu. So macam mana nak bagi mahir ni? Sebenarnya peringkat mula memang kita baca lah. Kita kata kopi kita yang pertama ada biji kopi yang bergrade tinggi. Kedua ada Lindsay. Bila kita cerita Lindsay itulah kita kena cerita kandungan berkesan dan fungsi Lindsay. So kat sini Kak Ina selalu highlightkan kandungan penting dia ni, nama dia triterpenes. Tak pandai sebut tak apa. Tapi kita kata kandungan ini berfungsi antaranya kita boleh kata ni, baca je kat sini. Mempergiatkan perawatan trombos. Trombos tu apa? Ni yang hitam-hitam dalam salur darah ni. Jadi maksudnya kalau kita kata boleh mempergiatkan pelarutan, benda ni boleh larut dan pecah. Jadi you bayangkan kalau ini kerata rentas salur darah kita, so kat sini kan ada kolesterol lah, ada lemak lah, so kepekatan darah mesti terganggu. Dan kat sini salur darah kita sempit. Jadi maksudnya kalau ada trombos yang macam ni, so bila-bila saja kita boleh dapat stroke. Jadi kita kata kat kawan-kawan kita, minum kopi boleh selesai masalah ni sebab dalam kopi kita ada kandungan ni. Ada Lindsay yang ni. Kopi kita ada Lindsay yang ni. So maksudnya kalau hari-hari kita minum sepaket 2 paket kopi, so hari-hari trombos kita ni kalau ada dipecahkan, dilarutkan jadi kecil-kecil lah sekali, bolehlah melalui kawasan ni dan bolehlah cegah daripada kena stroke. Sebab tu kita kata boleh buka minuman yang boleh jaga kesihatan, yang boleh bantu kita daripada mendapat masalah seperti stroke, tekanan darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Sebab kopi yang kita minum ni ada Lindsay dan Lindsay itu yang inilah kandungan triterpenes ni. Boleh mempergiatkan perawatan trombos. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh memperbaiki ni. Baca je yang ni. Memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. So ini pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah kita kenyal, bermaksud kalau di sini ni kan tengok ada kolesterol, ada lemak. So jadi bila lama-lama benda ni melekat, so dinding ni boleh jadi keras. So maksudnya bila kita stres ke, so banyak kerja, jadi bila tekanan tinggi, so dia boleh pecah lah kalau benda ni tak kenyal. Jadi triterpenes yang ada dalam kopi ni boleh mempergiatkan, boleh memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. So salur darah ni diperbaiki satu tubuh badan. So you bayangkan kita hanya minum secawan kopi, 2 cawan kopi sehari. Kalau kita ada ekstra sikit duit, kita boleh tambah Lindsay ni dan kata aktiviti kita minum kopi setiap hari itu boleh membantu memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Jadi satu tubuh badan kita. So benda ni kita kena sampaikan dengan jelas kepada sahabat-sahabat di sekeliling kita untuk membantu mereka agar mereka pun bolehlah jaga kesihatan dan tidak kenalah masalah stroke tiba-tiba, kan darah tinggi, tumbang dan sebagainya. Banyak kita dengar kawan-kawan kita tiba-tiba tumbang, darah saudara dalam kepala pecah kan. Sebab ni lah. Jadi dengan amalkan kopi CEO, so dia boleh memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Ini kita highlightkan. Lepas tu, trombos dah dilarutkan. Pembuluh darah dah kenyal. Of course lah boleh menambahkan sifat pengaliran darah. Jadi kita boleh urus darah dengan baik. Salur darah, kualiti darah,
Dan jadi bila kita kekenyalan pembuluh darah, kualiti darah kita boleh urus dengan baik, satu masalah besar kita boleh selesaikan. Jadi kebanyakan orang bermula dengan masalah darah lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh mempergiatkan fungsi nyah toksik hati ni. So tadi kita tunjukkan masalah hati kita kat sini tadi. So hati ni bila banyak sangat trombos kat sini, bila hati kita ni bila kita makan banyak kotoran tak keluar, lama-lama hati ni boleh jadi hitam, boleh jadi keras dan sebagainya. So bila kita makan linzi, so linzi boleh mempergiatkan fungsi nyah toksik hati ni. So minum kopi pun jadilah kalau kita tak ada dana yang besar peringkat permulaan, tapi of course lah proses ini berasa dengan minum kopi ni boleh memperbaiki fungsinya toksik hati. And then bila ke hati kita okey, dah tentu boleh perbaiki daripada masalah alahan. Jadi kita tengok kat sini. Tritepin ni saja. Boleh urus darah, boleh urus salur darah, boleh bersihkan hati kita. So bila hati kita bersih, kita boleh perbaiki masalah alahan. Dan seterusnya boleh melaraskan daya imuniti ni. Maksudnya benda-benda yang berkaitan penyakit autoimun. So dengan mengamalkan kopi ni yang ada linzi, insya-Allah kita boleh selesaikan benda ni dengan sangat sekejap. Janganlah kacau. Main phone pula. Okey, sorry disturb. Okey, seterusnya kita tengok kat sini itu kandungan pertama. Kandungan kedua, polisakarida makromolekul pula boleh kuatkan imun sistem. Kita baca je ni, kalau kita tak tahu you nak guna ni kan, you baca je kuatkan imun sistem. Yang ni boleh laraskan, maksudnya yang terlalu kuat kita turunkan seperti penyakit autoimun. Yang ni yang rendah dinaikkan. Dan kita boleh hapuskan radikal bebas. Bila imun sistem kita bagus, secara tak langsung kita boleh buang segala free radical yang ada dalam badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh pergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Bayangkan tritepin bersihkan, yang ni bantu tumbuh balik sel hati. Dan seterusnya bila hati dah baik, kita boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Dua komponen ni. Dan seterusnya komponen ketiga, nukleosida linzi boleh mengawal pelekatan papan darah dan perbaiki sistem peredaran darah juga. So yang ni yang terlalu pekat, yang maybe darah tinggi dan sebagainya. So yang ini yang tak cukup darah seperti thalassemia. Kat belakang. Okay, so protein azelapan melaraskan daya imuniti. So kalau kita tengok secara menyeluruh fungsi linzi ini, bersihkan segala toksik di celah-celah sel dan baik pulih sel, organ, sistem dan satu tubuh badan kita. Yang mana kita nak, tak kisah. Bermula dengan kopi. Kalau kita ada dana yang besar, kita boleh terus ambil YK2. Kalau tak, kita mulalah kopi, ini kita buat bisnes plan one-on-one ni dan akhirnya kita boleh makanlah semua linzi ni. Dan apa yang kita cakap ni, kita kena kukuhkan dengan satu lagi flip chart yang mengatakan bukti saintifik kepada apa yang kita terangkan di sini. Okay, so jadi kalau kita tengok bukti saintifik ni apa? Ini kita boleh huraikan dengan panjang lebar sebab ia berkaitan dengan sistem imuniti. Sesuailah dengan keadaan kita sekarang yang mana memang kita kena perkasakan imun sistem kita. Kita suka ke tak suka, kita tak boleh lari. Kita kena hidup bersama-sama dengan macam-macam virus yang ada saat ini kan. So tambah lagi pada Mac 2021 ini, so virus COVID kita dah bertukar nama. Itu yang difahamkan, COVID-21 pula. Maksudnya dia lagi ganas. Jadi kita kena jaga imun sistem ni. So linzi yang kita makan ni atau kopi yang kita minum ni, so memang boleh menguruskan imun sistem kita. 5 step ni. Jadi malam ni Kak tak cerita ni lah. Tapi kepada yang nak faham betul benda ni, masa kita present kopi pun kita boleh cakap kalau ada masa. So kita kena huraikan 5 perkara ni. Kalau kita tengok dari nombor 5 ni, dapat mempergiatkan keaktifan fagosit. Baca je dulu. Dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. Jadi ini 2 sistem imuniti yang meronda 24 jam dalam badan kita. So kalau ini kuat dan boleh melawan virus yang masuk, dia tak payah minta tolong virus yang kedua ni. Iaitu menyalahkan fungsi sel T. Tapi kalaulah virus yang masuk tu terlalu kuat, sel imuniti kita fagosit dengan sel pembuluh semula jadi ni tak mampu nak lawan, dia kena minta tolong dekat sel T ni. Sel T ni kena kaji apa benda. So bila dah jumpa, barulah badan kita mengeluarkan antibody. Itu secara ringkasnya. Sebab itulah kita minum kopi ni pun cukup lah. Boleh kawal imun sistem kita, boleh kuatkan imun sistem kita. Itu yang pertama. Pensijilan kita, pengesahan kita. Yang kedua, boleh rawat hati. So bila hati bagus, salur darah kita pasti baik sebab hati kita ini berfungsi menapis darah. Jadi akhirnya kita dapatlah salur darah yang sangat kualiti, darah yang sangat bagus. Jadi kita dah uruskan satu sistem besar dalam badan kita.
Jadi amalkan kopi ini sebagai minuman hari-hari. Kalau mampu tambah linzi, pilihlah linzi mana. Ini Jahe, yang ni YK, yang ni YK2. Linzi ni dah ada dalam sistem, kita boleh order dah, tapi kita kena post. Kalau you pilih collect dekat kaunter, tak ada. So you kena, sekarang ni dah boleh key in tapi kena courier baru dapat lah. Okay, so itu pengesahan yang kita dapat. Dengan minum kopi pun kita dapatlah benda ni. Ini flip chart yang kelima. Jadi kita dah guna satu. Jadi maknanya dalam kita menguruskan ataupun menjalankan plan one-on-one ni dengan mencerita kopi dekat kawan-kawan, yang pertama kita guna yang ni. Kita cakap macam mana penyakit tu jadi. Yang kedua kita cerita kandungan dia. Yang kedua kita cerita kandungan ni. Yang macam mana Kak Ina hurai tadi. Kalau you nak hurai dengan lebih detail, masa banyak, you hurai lah. Tapi kalau masa tak banyak, cukuplah baca dengan ayat-ayat tu. Lepas tu kita hurai balik masa kita jumpa untuk follow up. Jadi itu flip chart yang ke-6, flip chart yang ke-4, flip chart yang ke-5 gambar ni. Ini yang Kak Ina cerita tentang liver dan tentang immune system dan liver tadi. Pensijilan yang kita dapat ni. Lepas tu yang ke-6, kita kata dua-dua benda kita ulang balik. So maksudnya bila kita dah cerita kandungan linzi ni dan kita dah cerita pensijilan dia, dah tentu kita kata linzi atau kopi ni boleh membantu menyelesaikan masalah satu tubuh badan kita. Sebab sebab itulah kita selalu tunjuk balik gambar ni. And then kita cerita sikit tanda-tanda lepas minum kopi. Ini kena cerita juga sebab kadang-kadang orang minum kopi ni terus dapat healing crisis tu, dia terus stop kalau kita tak bagi introduction langsung. That's why kita kena guna juga yang ni. Jadi kat sini kita tengok kita dah guna berapa. 1, 2, 3, 4 dah. And then kita cerita lagi tentang krisis penyembuhan. Yang ni orang suka, yang tanda orang kata kesan positif, yang ni healing crisis dia. Healing crisis ni kalau nak faham kita boleh bincang dengan satu topik besar. Petang tadi Kak Ina buat dengan grup Along, bincang tentang healing crisis. So healing crisis ni pun peringkat mula kita baca je. Maknanya lepas minum kopi tu maksudnya kita akan dapat simptom-simptom yang asal menjadi agak serius. So kita sebutlah agak serius tu macam mana. Contoh kalaulah kata orang tu ada migraine, minum kopi kita maybe migraine. Kita kena cakap. Tapi kalau migraine pun kena minum terus. So, selera makan mungkin kurang berselera, tidur kurang lena. Tapi kata jangan risau, benda ni sementara. Agar bila kawan-kawan kita start minum kopi sepaket 2, dia dapat benda-benda macam ni, dia mula faham. So dasar kita mungkin letih, kurang bermaya, so dahaga, kembung perut, benda-benda ni kita kena sebut. Jadi semasa mengamalkan linzi, kita boleh makan juga dengan ubat hospital yang kita tengah makan hari ni. Sampailah kita berhentilah. So jadi ini flip chart yang kita akan guna. So ada 10 keping, tapi kalau peringkat permulaan kita akan guna hanya 1, 2, 3, 4, 5. Selepas ni maknanya kita lengkaplah cerita pasal kopi. Lepas tu kita bolehlah mula cerita dengan minum secawan kopi ni. Kita boleh menjalankan perniagaan yang menjana pendapatan yang hebat. So kita guna yang ni juga. Sebab itulah Kak Ina selalu kata guna yang tadi 2 keping, yang ini 2 keping. Bawa lah ketika nak buat plan satu-satu kopi COO. Sentiasa photostat. You boleh photostat 4 keping ni macam sebulan 30 set ke? Pastikan 30 set tu you dapat sampaikan kepada kawan-kawan you. Pasti ahli-ahli dalam ni kita akan bertambah. Okay, so far okay? Okay. Faham tak? Jadi kena sedialah peralatan ni Okay, so jadi kita tengok kat sini. Okay, strategi plan kopi 111 ni, okay, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 yang kita cerita tadi. So kalau nak bagus lagi, kita boleh juga masuk brand story dia. Macam mana terjadinya atau terhasilnya kopi CEO. Di samping kita cerita kandungan dia, kita cerita linzi, kita boleh juga cerita brand story. Lepas tu, habis cerita tu, kita masuklah plan satu-satu tadi. Dan dah masuk plan satu-satu, barulah kita closing dan sign ARO. Kenapa kita nak kena cadangkan orang sign ARO? So cuba you all tengok. Okay. So dia kan sign RO ni adalah salah satu tawaran yang memang company sediakan dengan kopi. Maksudnya kalau kita buat plan satu-satu green tea, plan satu-satu teh, tak dapatlah tawaran ni. Hanya kopi je kita boleh sign ARO ni. So dipanggil 2 tawaran hebat ni. Yang pertama, auto repeat order. Maksudnya kalau kawan-kawan kita nak minum kopi setiap bulan sekotak atau 2 kotak atau 3 kotak, tak kisahlah berapa kotak, kita suruh dia buat ARO. Sebab memudahkan dia dapat stok tiap-tiap bulan. Jadi
Kalau kata dia nak 2 kotak kopi dah free delivery. Kalau dia order biasa 2 kotak dah kena bayar RM10. Sebab tu kita cadangkan benefit dia kalau dia sign RO ni 2 kotak kopi dah pun dapat percuma delivery. So cuba kita tengok hasil kalau kita buat RO. So you tengok bermula dengan kita sign RO. So kita terus bercerita dengan kawan-kawan kita, so dia berkembang dan tak ada stop. Dan kalau betul-betul lah plan ni jadi, ahli kita ada lebih kurang 8,000 kalau ikut jadual ni. Ada lebih kurang 8,000. So you bayangkanlah, tak kisahlah macam mana, kita kata 8,000 tu banyak sangat, kita kata ambil one day ahli kita 1,000 jadilah. Macam mana nak jadi 1,000? Kita kalau kita nak bisnes ni, kita buat betul-betul, kita sendiri, orang kata sponsor 100 orang contohnya. Kita nak kan, kita mesti boleh buat. Kita sponsor 100 orang, setiap 100 orang tu cari 10 orang. Jadilah 1,000. Cuba you congak tengok. Seorang minum 2 paket kopi sehari. Maksudnya kita perlu 3 kotak. 3 kotak tu kita kena belanja RM105, kita dapat point 78 point. So jika suami isteri kita perlu 6 kotak. 6 kotak ni 156 point. Bayangkan kalau ahli kita ada 1,000 orang. Okay, 156 kali 1,000, you dapat 15600 PV. Tiap-tiap bulan kita dapat PV ni tau. Sebab kita minum habis, hari-hari kita minum. 3 kotak saja setiap kita. Kalau kita minum 2 paket memang habis. So bulan depan kita beli lagi. Jadi maksudnya kalau ada 1,000 ahli kita, setiap orang beli 156 point, maknanya 6 kotak kopi suami isteri, berapa ni? 156,000 point. Jika semua 1,000 orang kawan kita ini sign atau ARO kita kata. Kan satu hari bulan dah 156,000 point. Sebab itulah kita kalau boleh kita recommend kawan-kawan kita sign ARO. Dan kawan kita pun of course lah kalau dia nak tak payah tiap-tiap bulan kena post, kena hantar kepada customer dia, kita ajarlah isi ARO. Jadi kat sini jadi maksudnya kalau kita tengok setiap orang tu kalau isi RO auto repeat order ni memang sangat-sangat hebat kita punya jualan ni. Sebab itulah kalau kita kira kan 156 kali 28%, 43,000. Suatu hari memang kita boleh dapat passive income. Nampak tak? Ada siapa nak tanya pasal ARO yang rasa takut, yang tak sure? Sebab itulah kita boleh dapat income yang macam ni. Sebab kita belum, kalau ahli kita 150 point kita 156,000 ni, kita belum kira lagi dia punya leadership bonus. Kalau you congak lah katakan, kat sini you congak macam ni. Kita selalu fikir, kalau kita nak, kenapa kita tak boleh cari 100 orang direct kita? Kalau kita cari 100 orang direct kita, setiap orang yang direct kita tu, kita ajar dia mencari family member dia, kawan-kawan office dia untuk minum kopi. 10 orang let's say kita kata. Kalau 10 orang maksudnya dia orang akan dapat 1,560. Kita ada 100 line. Jadi 156,000. So kawan-kawan kita yang satu line direct kita tadi hanya 1,560 point. Lebih kurang 12%. Sebab tu kita boleh dapat ni. Ini passive income lah. Nampak tak? Faham tak? Ini passive income sebab kopi ni habis orang minum. Kalau buat auto debit memang senang-senang lah dapat ni. Jadi kita susah dululah. Susah tu sebab apa? Nak kembangkan network sejumlah 1,000 orang tu. Kat situlah kita kena bekerja keras. Tapi kita bekerja keras di, orang kata maybe 10 tahun, 20 tahun pertama dalam industri ni. Lepas tu kalau kita nak berehat pun, kita dah terus ada income. Industri lain pun rasanya kita kena kerja keras juga. Tapi kalau kita berhenti, no income. Nampak tak? So ada siapa nak tanya tentang ARO ni yang tak jelas, yang rasa takut nak sign, yang rasa macam nanti hilang duit dalam bank ke? Silakan sebelum Kak Ina move kepada slide yang lain. Ada tak? Ada siapa tak nampak ni, tak nampak apa orang-orang yang di dalam sini tak nampak. Ada siapa nak tanya? Silakan tentang ARO. Ustazah Ruby tanya ke Ustazah Ruby. Macam mana nak sign? Tadi Kak Ina dah hantar bukan dekat group. You all boleh print dan bagilah kepada ahli-ahli group untuk sign. Kalau nak buat auto debit. Kalau kita naklah suatu hari nanti kita dapat passive income dengan hanya kawan-kawan kita minum kopi, memang buat auto debit macam ni lah.
Kalau tak, kita kena hantarlah itu je, tetap boleh dapat. Mana yang kita sukalah. Kan? So kalau kita tengok kat Aina, sini, ya. nak tanya. Okey. Biasanya diorang ni kalau nak beli, diorang memang jarang sangat nak buat ARO. Tak nak. Kononnya macam mungkin dia rasa macam nak beli tu tak commit. Maksudnya dalam satu bulan tu kalau macam ARO dia dah tulis dekat situ berapa kita nak kan. Kuantiti berapa kita nak. Maksudnya kalau nak kita ambil satu gula ataupun satu tak gula. Tapi biasa kebanyakan diorang ni kadang-kadang tak commit kalau tak pakai ARO. Kalau ARO dia kena commit. Macam mana kita nak memberi kefahaman kat diorang? Okey, so jadi first kita tanyalah dia betul-betul nak minum tiap-tiap bulan banyak ni ke? Kalau dia rasa dia memang nak minum, nak rawat diri dia, kalau dia sakit, kita kena cadangkan paling kurang seminggu dia kena makan kotak. Kalau orang yang nak rawat darah tinggi macam mana? Sehari dah 3 paket. Jadi seminggu dia kena makan kotak. Jadi maksudnya kita kata dengan dia, kalau betul-betul nak rawat, kena commit lah nak dapat makan benda ni. Seminggu sekotak, sebulan 4 kotak tu kalau dia buat auto debit dah tentu-tentu dia akan dapat tanpa putus. Tapi kalau dia tak nak, maksudnya dia ambil risiko lah, maybe kopi sampai lambat ke, maybe betul-betul dia minum ke. Tapi kita kena explain kalau nak apa salahnya buat auto debit. Tak nak nanti batalkan je. Tapi sebenarnya kalau ikutkan ARO tu lagi senang bagi kita lah, senang supaya kita tak payah nak pergi hantar kurier macam automatik macam last minute macam tu kan. Tapi itulah macam kita nak memberi macam Kak Ina cakap lah, kita kena explain kat dia supaya senang untuk dapatkan benda tu tak putus. Macam tu. Jadi, macam mana kita nak buat? Jadi antaranya kita boleh tanyalah pada pandangan dia suka ke kopi ni, dia rasa nak minum hari-hari ke. So, kita boleh tanya ada tak kawan-kawan dia yang suka benda ni. Jadi kita nak nampakkan dia dengan hanya dia buat ARO, dia dapat tiap-tiap bulan. Lepas tu dia rekrut kawan-kawan dia juga buat benda yang sama. Jadi bila dia nampak benda tu, dia akan terus dia pun nak buat. Sebab dengan cara dia buat, baru dawan dia akan buat. Okey, faham. Jadi kita kena nampakkanlah dia kiraan macam ni. Kita kata banyak ke anak kita peruntukkan dengan minum 2 paket satu hari? Kan RM3.75 baru RM3.50. Dan kita ada peluang tu dapat 43,000 tu kalau betul-betul kita buat kan. Apa kerja yang boleh dapat macam ni? Jadi kita tunjuk tu biar tinggi. Dia dapat dalam 3,000 pun dah cukup besar dah. Betul. Jadi kita kena tunjukkan dia. Maksudnya peluang kita sama je. Boleh dapat. Dengan hanya kita berusaha dapat 100 orang dan setiap line kita tu kita bantu kembangkan 10 orang saja. Tak susah pun kita rasa. Jadi kita kena cubalah nampakkan. Memanglah orang takut sebab nanti duit tak ada lah apalah. So, betul tu. Kalau dia guna account yang dia bagi dekat Shongho, dia buat bisnes macam kita mencari orang sikit-sikit ke atau macam mana. So one day dia tak payah tambah duit dah. Itu pun kita kena nampakkan. Okey. Biasanya orang takut duit tak ada lah kan. Ya, kadang-kadang macam itulah. So sebab itulah kalau macam tu, kita kenalah nampakkan di samping ataupun kalau Datuk Sarudin kat Perak tu dia cakap macam mana? Dia cakap mula-mula je kita masukkan duit dalam akaun tu untuk 10 kotak 5 bulan. Maksudnya kita kena masuk 300.5. Tapi kita kena buat bisnes lah. Kita masuk 300.5 dalam akaun. So bulan 1, bulan 2, bulan 3 potong dari situ. Bulan 5 kan kita dah dapat bonus dia kalau kita buat. Jadi macam kita tak kena tambah lah. Ini pun kita boleh guna salah satu cara untuk nampakkan yang tak payah masukkan duit pun sebenarnya. Kalau kita betul-betul nak makan secara percuma. Okay? Betul. Okey, Ada lagi soalan? Tentang ARO. Kalina. Kalina nak tanya. Okey. Saya Rozia. Okey. Ni apa pasal customer saya punya trust lah. Dia dah makan apa Lindsay YK1 tu dah 2 botol lah, masuk botol kedua. Tapi darah tinggi dia makin naik, bukan makin turun dia kata. Okey, betul. Itu So sebab apa tadi ubat ni? sebab tu tadi masa kita tunjuk flipchart yang 10 tadi, salah satu yang kita bincangkan tu adalah healing crisis tu. Jadi kita kena explain lah, kita kena tanya dia, berapa lama dah dia darah tinggi? Cuba tanya dia, berapa lama dah rasa-rasanya Rozia rasa dia darah tinggi? Dia dah lama jugalah. Ada dah 10 tahun? lah. Ada 20 tahun? Ada kan? Okey. So 10 tahun dengan 20 tahun darah tinggi dia makan ubat ke? Makan? Dia makan Ubat ubat. hospital Sampai lah. hari ni dia makan ubat kan?
Jadi bayangkanlah dia makan ubat 10 tahun ke 20 tahun dan kalau dia tak buat apa-apa, dia kena makan ubat sampai ke akhir hayat dia. Dan mungkin boleh menyebabkan kerosakan organ-organ yang lain. Kalau dia terus makan ubat tanpa henti kan. Tak ada pun kita kata bila darah tinggi tu you makan ubat satu hari you boleh berhenti sebab darah you dah bagus. You kena makan ubat selamanya dan mungkin kuantiti ubat tu bertambah. Dah lebih 10 tahun, 20 tahun. So kalau dia makan linzi kita, kakallah dengan hanya 2 botol linzi boleh terus baik. Betul tak? Yelah, tapi macam so kita kena explain lah. Kita kena explain. Kita kata linzi ni fungsi, kena explain macam tu. Kita kata linzi ni fungsi dia memang membersihkan salur darah kita, membaik pulih kerosakan dalam badan kita. So maksudnya kalau kita dah darah tinggi 10 tahun ke 20 tahun, maksud kita dah membuat kerosakan tu dalam tempoh tu. Kalau nak baik, paling pulang, kalau lah kata kita dah sakit puluhan tahun, bagilah masa setahun dua. Kalau kita sakit setahun dua, bagilah masa sebulan dua. Ini dua botol tu sangat sikit lah sebenarnya. Kalau lah kita explain betul-betul, dia akan keluar apa tau? Oh mahal lah, tak mampu nak makan panjang. Masa tu lah kita kena business. Kalau kita nak makan, kena kata gini lah Rozia, kalau betul-betul nak baik pulih kesihatan kita ni dengan makan produk Shanghu tanpa buat bisnes, memang akhirnya kita akan rasa sangat terbeban. Dari segi kos tu okey, tapi itulah dia kata. Jadi kita kena bagi tahu kalau dia mampu pun hanya kat diri dia boleh makan. Sebab itulah kita discuss last meeting dulu, maybe diri kita mampu lagi makan untuk jaga kesihatan kita, tapi takkan kita nak siap seorang. Kalau satu keluarga tak daya kita. Jadi mula-mula dia makan okey, kita ikut saja. Dia nak makan sendiri okey. Cuma kita tetap kena explain bila makan linzi ni boleh dapat healing crisis. Healing crisis tu maksudnya bacaan darah tinggi naiklah, tak turun-turun. Kenapa setengah orang tu bercerita sangat hebat? Oh minum kopi dah 3 paket dah darah yang tak pernah turun, gula tak pernah turun. Itu hanyalah healing crisis yang ni. Kita undur balik belakang sikit. Healing crisis yang best dulu. Yang best punya. Okey, yang ni. Lagi. Tanda-tanda awal selepas makan linzi ni, sintesis subjektif dapat diperbaiki ni. Minum kopi 2 paket je. Gula yang berbelas turun 5. Orang happy tau. Tapi kita orang yang faham, yang dah lama dalam ni, kita kata wah tahniah, tapi itu adalah tanda-tanda awal selepas makan linzi. Kita kata kita kena makan terus. Nanti kita akan dapat yang 6 ni, healing crisis. Healing crisis ni, dia kata kat sini kan, crisis penyembuhan adalah fenomena sementara. Simptom-simptom yang asal menjadi agak serius ni, maknanya naik balik lah. Faham tak Rozia? Dia akan naik balik, dia naik tinggi. So situasi ini kita kena explain. Bukan kali pertama kita jumpa, tapi masa kita servis tu kita explain. Jangan sampai bila dia dah give up, dia dah takut baru kita nak explain. So benda ni memang kalau dia dapat, kita kata tahniah. Maybe next meeting Kak Ina cerita tentang healing crisis. Tapi healing crisis ni Kak Ina dah buat video pun kalau you nak tengok dan nak faham kepada ahli-ahli grup masing-masing. Sebab ini benda ni memang kita kena betul-betul tunjuk dan baca kat dia. Sintosis yang asal menjadi agak serius ni lah yang naik balik tu. So jangan risau. 2 botol linzi tu masih baru. Kalau tak mampu, kita akan buat plan satu-satu ni. Boleh Rozia? Okey Kak Ina, okey tak apa. Okay. Rozia grup Mawan ke? Ada Mawan. Okey, ada lagi tak? Tak apalah. Tanya tentang ARO. Under Ustazah Azhar. Okey. Kak Ina. Ada lagi tak? Tak ada kita move seterusnya Nanti kalau ada kita undur balik. Kak Ina, kejap. Dah lepas 1 tahun kan completed ARO tu. Lepas tu bila kita nak renew tu, kita kena hantar form. Kita isi satu form yang half A4. Lepas tu kita tick saja sambung dan kita sign, tak payah bagi kad semua dah. Okey, tapi kena hantar macam hantar borang lah, macam hantar borang membership. Kita kena hantar ke kaunter lah. Borang yang kita renew membership, kita renew ARO tu. Tapi dia tak perlu bagi lagi kad bank tu. Okey. Sekejap nak tanya. Boleh email ke kalau nak renew ARO? Nak tanya juga tu. Boleh je. Boleh email. Ambil borang tu dekat website.
Lepas tu kan dia boleh kita boleh isi kan. So email lah dekat Rina, dekat servis Email customer service. Kalau yang dah lama stop ARO dia boleh Renew lagi tak? Cubalah. Ke kena mohon baru. Kalau ada yang 2-3 bulan terstop tu, contohnya macam dia hantar renew tapi company tak renew kan sebab dia kena renew ahli dulu. Kalau contohnya macam dia hantar nak renew bulan 8 tapi dia tak renew ahli lagi, company tak buat dulu. Sebab kalau bulan 12 tu dia tak renew ahli, tak boleh sambung kan. Company kena tunggu bulan 10 orang tu renew ahli baru buat. Jadi kadang-kadang drag sampai 5 Maksudnya bulan. kalau company Masih buat tu dia boleh. akan terus buat ataupun kita kena resubmit borang. Dia terus buat kalau kita dah hantar. Okay. Okay? Okay, Alright. so kita tengok kat sini Tak ada dah Okay, so kat sini kenapa pentingnya IRO tu? Sebab you tengok benda ni dia berkembang tanpa stop dan kalau kita tengok income kita memang akan naik tanpa stop kan. Jadi kita bayangkan kalau semua ahli ni terus berkembang membesar bulatan ni, jadi semua buat auto debit. Inilah income yang kita dapat ni akan bertambah banyak. Sebab tu kita kena bagilah network kita ni faham. Kita bukan nak bagi dia faham kata dia kena sign IRO maka kita dapat income banyak. No, kita nak dia dengan network dia. Bayangkan semua ni kat tengah ni semua kita lah. Kalau Kak Ina. Kalau Yuli. Kalau adik Ani lah kat sini. Bayangkan network you. Network masing-masing ni. Kalau you nak income yang stable macam ni, memang kita kena monitor setiap ahli. Kita monitor yang direct kita. Kalau let's say kita kata ada 100 orang yang direct kita, yang kita usaha sendiri, setiap orang ni kita explain, kembangkan 10 orang. Kalau kita nak lah, kembangkan 10 orang setiap orang ni. Jadi 100 kali 10 memang dapat 1000. Memang senang-senang dia dapat 48K tu. Hanya kopi. Nampak tak? Jadi kita kena fahamkan semua orang benda ni ARO tu boleh menjana macam tu. Bolehlah dapat passive income Okey, so jadi selalunya bila kawan kita setuju dah closing sign ARO, pasti kita boleh masuk produk-produk yang lain. Nampak tak? Jadi kat sini calculation kita tadi 156,000 point tu kopi saja tau. Kita hanya kira setiap orang minum 2 paket kopi. Bayangkan kalau kita cerita selepas dia dapat healing crisis, kita cerita guna lactoberry pula. Nampak tak? So guna lactoberry pula. So jadi amount tu akan terus bertambah. Tapi lactoberry tak boleh lah. ARO. Kita nak yang pasif tadi datang daripada kopi menggunakan yang nombor 5 ni. Kalau kita ikut step ni So kita dah bagi rasa, dah cerita kawan kita dah jadi ahli dan minum kopi. So dia pun nak join plan 1-1. Kita terus cerita dengan dia dengan plan 1-1 ni, kalau kita buat ARO ni, so ia lebih mudah. So bila ARO pula, orang akan minum kopi tiap-tiap bulan, dah tentu dia akan dapat healing crisis juga. Jadi ada peluang kita menerangkan produk yang lain. Jangan bila downline kita buat auto debit, kita langsung tak jumpa dia. Habislah. Faham tak? Kita kena jumpa downline kita tu. Kita kena explain produk-produk yang lain. Kita kena explain healing crisis dengan minum kopi kita. Barulah daripada kopi dia akan bertambah menggunakan set perut dan sebagainya. Okey, so kita boleh cerita semua ni bila kita servis dia. Bermula dengan kopi tapi boleh pergi kepada semua sekali. Lactoberry lah, set perut lah sekali penggunaan harian. Bayangkan kalau 1000 ahli kita yang pecahan 100 line, yang satu line 10 orang tu mengguna macam kita. Memang tak habis makan. Nak tak? Nak. Kalau nak kenalah kita buat. So ini flip chart nombor 4 kita masuk kan. Kita guna yang ni. Okey, so kita tengok tadi bermula dengan kopi, kita guna yang 10 keping flip chart tu satu persatu guna macam Kak Ina explain tu, ataupun you boleh gunalah cara you punya kemahiran you tapi Kak Ina memang guna macam tu lah. Setiap kali Kak Ina cerita dekat prospek Kak Ina bermula dengan cerita gambar raja fizikal, cerita kata komponen dalam linzi, lepas tu cerita dia punya pensijilan dan akhirnya dia boleh cover satu tubuh badan kita. Dan endingnya dia orang setujulah minum kopi dulu. Dan minum kopi, sign up jadi ahli, barulah kita terus cerita dengan lebih detail lagi. Antaranya kita boleh cerita, so produk kita ni, produk utama kita iaitu linzi. Kalau kita tengok kat sini, kalau orang sakit, kalau dia makan ubat tu untuk khusus orang sakit. Tapi kalau orang sihat ambil makanan tambahan kan. So kalau kita makanan berfungsi, untuk sakit boleh, untuk penyakit boleh, untuk sihat boleh. Kita berada di sini. Jadi kita boleh untuk cegah, kita boleh untuk rawat,
Itu bezanya Lindsay kita. Jadi maksudnya kita kena cerita hebatnya kopi kita ni sebab ada kandungan Lindsay ni yang boleh berfungsi untuk semua kategori orang. Dari sihat, mula nak sakit ataupun dah sakit kronik. Ya. Dan Lindsay dari syarikat kita ni memang ada kajian yang sangat hebat. Ini adalah antara kajian-kajian yang kita buat dan paper yang kita dah publish. So kalau kita jumpa orang yang profesional, kita tunjuklah segala paper yang ada belakang buku hijau ni. Sangat powerful sebab paper ni memang dipublish dalam jurnal yang impact factor dia tinggi. Memang susah pun nak masuk. Selalunya kami memang reject lah 2-3 kali kalau masuk yang tier 1, tier 2 research journal tu. Jadi kita dapat masuk ni, bukan calang-calang kita punya research. Jadi kita kena cakap lah juga kopi kita ni ada Lindsay kita ni adalah makanan berfungsi. Dengan tu daripada kopi dia boleh bersetuju mengikut kita punya brand story, ambil Lindsay tambah dalam kopi bila dia dapat healing crisis. Kalau tak, dia minum kopi je. Sebab tu kita kena perkenalkan. Okey. Jadi yang ni juga kita kena stresskan. Bila kita servis lah selepas dia setuju dah minum kopi kita, bila kita nak perkenalkan yang lain, yang ni antara kita kena bincangkan dalam OPP Flip Chart kita tu. Kita kena cerita juga ni. Pengiktirafan daripada Jepun, Singapura dan sebagainya. Kita kena sebut. Sebab ini adalah suatu yang sangat hebat kalau setengah-setengah company tak dapat pun benda ni. Okey, so ini juga syarikat kita sangat hebat. Kalau kita tengok ini kan, so ini daripada bakar tilang tu sendiri, kalau ini dia punya greenhouse dia automatic dari segi orang kata semua ni kawalan komputer 100%. Jadi kita kena cakap Lindsay kita memang beza daripada yang lain sebab tu kopi kita berbeza. Ini masa servis lah, selepas dia dah mula-mula cerita kopi tu tak payahlah cerita detail macam ni, tapi masa kita dia dah minum, kita nak bagi dia faham tu, kita mulalah explore apa hebatnya kopi kita. Antaranya kita boleh sebut benda-benda ni lah, pengurusan profesional dengan wawasan jangka panjang. Sebab apa, kalau nak ikut tu Lindsay kita ni, kita punya saintis bercadang nak buat sampai 80 jenis. Bayangkan sekarang baru ada berapa? Jahe, Yungkin, YK2, YKK adalah bakar Yungkin tau. Bukannya spesies baru. Kita nak buat 80 spesies. Itu kita punya perancangan jangka panjang. Jadi sebab itulah one day, Lindsay kita ni boleh jadi pakar lah. Lindsay darah lah, Lindsay tulang lah. Sekarang pun dah ada Lindsay untuk buah pinggang dan blood kan. Sebab itulah kita kena cakap. Kita punya industri penyelidikan kita ni memang ada perancangan jangka panjang untuk buat bakar kita ni sehingga 80 jenis dalam perancangan diorang. Buat masa ni baru kita dapat 2 spesies iaitu jahe dengan YK. YK tu kita spesies jahe. YKK pun spesies jahe. Bukan spesies lain. Tengok. Walaupun spesies yang kedua, tapi kita punya target treatment sangat hebat. Penekanan kepada penyelidikan lah maka kita dapat YKK tu. Kalau you ingat, YK2 tahun 2011. Selepas kita berjaya dapat YK2, company kita terus buat penyelidikan untuk target treatment. 2020 baru launch di Malaysia target treatment kita. Itu pun hanya 3 jenis saja. Sedangkan kalau kita tengok dia orang punya perancangan, tritepins tu ada lebih 200 kata gana dari 200 tritepinat yang dalam dia untuk dipecahkan khusus kepada penyakit-penyakit tertentu. Contohnya Lindsay untuk kanser paru-paru, Lindsay untuk kanser pankreas. Jadi itu hari akan datanglah. Company kita terus buat penyelidikan. Sebab tu penekanan kepada penyelidikan dan pembangunan ni. Jadi untuk kita mahir, bagi kawan kita yakin lagi untuk guna kopi yang sangat murah ni. Tapi ada Lindsay yang sangat hebat. Benda-benda ni memang kita kena ceritalah. Mungkin pada pertemuan yang seterusnya walaupun bukan yang pertama. Okay, produk kita memang berkualiti tinggi. So kita, jadi maksudnya bila kita terus buat kajian, kita sentiasa di depan lah. Kalau tak macam, kalau kita stop dekat tu, orang lain mungkin boleh melepasi kita. Tapi disebabkan kita terus buat kajian, jadi maksudnya kita memang persaingan tu kita sentiasa di depan. Sebab itulah company Xionghu ni adalah world leader researcher dalam industri cendawan ni ataupun Lindsay ni. Jadi sebab tu kita mengekalkan daya saing dengan harga yang kukuh, bekalan yang sangat kukuh. Sebab kita sentiasa ada R&D. Okay, so memberi daya saingnya membolehkan pengedar untuk pasti berjaya. Maksudnya Lindsay kita sentiasa di depan. Sebab itulah
kepada orang-orang yang menggunakan linzi-linzi yang lain, akhirnya dia kalau dia faham dia boleh bertukar kepada linzi Xionghu. Jadi benda ni memang kita kena explain lah time to time kepada orang-orang yang mula menggunakan linzi. Okey, itu tentang produk. Kan, yang seterusnya tentang plan pemasaran kita. So kalau you all tengok plan satu-satu kopi CEO tu, dengan hanya kopi tu kita boleh dapat 12,280 tu, kiraan dia sangat transparent. Sebab tu kita kena tahu. Jadi plan yang senang dan tidak keliru, straightforward saja. So win-win situation, sebab kita nak berjaya kena berjayakan downline kita. Dia berfokus terhadap network yang kukuh yang akan bertransformasi menjadi satu kerjaya yang memberi pendapatan pasif. Pasif tu maksudnya macam tadi, kita dah ada network 1,000 orang. Sebelum jadi 1,000 tu kita kerja dululah. Kita kerja, kita cari orang. So bila dah jadi tak sampai 1,000 pun Kak Ina, itu pun boleh dapat pendapatan yang macam tu. So jadi maksudnya, bila ahli kita dah ramai, memang kita boleh tukar network yang ada ni jadi satu kerjaya yang menghasilkan pendapatan pasif dan pendapatan dia adalah eksponen. Dan boleh berjalan buat selama-lamanya. Maksudnya, terus berterusan income tu kita dapat dalam keadaan yang walaupun dalam keadaan yang sekarang ni ramai orang terpaksa tutup kedai, tapi kita sangat hebat terus memasarkan linzi kita kan. So yang seterusnya dia akan diterjemahkan menjadi kebebasan wang masa yang luar biasa. Macam mana kata wang, kebebasan wang? Bayangkan tadi, boleh faham tak? Bila dia eksponen, income kita terus meningkat. Kalau buat ARO pula, memanglah masa pun sangat banyaklah sebab semua dah diuruskan oleh company. Betul tak? 1,000 orang, kopi kita company yang hantarkan. So banyaklah masa yang kita ada. Lepas tu yang paling best, boleh diturunkan kepada generasi akan datang. Contohnya kepada anak-anak kita. Katalah kita dah sampai income gold diamond. Kalau gold diamond yang sangat kukuh boleh pergi sampai 100k sebulan. Okey, bila kita meninggal, income itu boleh diwarisi kepada anak kita. Ini plan pemasaran yang sangat orang kata terbukti dah lah. Company kita dah 34 tahun. Sebab itulah melabur masa dan usaha untuk mewujudkan kejayaan tu boleh dilaburkan dalam industri kita sekarang ni iaitu Xionghu. Okey, tapi nak dapat semua tu, ini kena betul lah. Sikap ni kena betul. Mempunyai kepercayaan penuh kepada bisnes Xionghu. Rasa-rasa yakin tak apa yang Kak Ina present ni boleh dapat? Yang mana dia dengar, yakin tak boleh dapat? Lambat atau cepat soal lain. Tapi memang ia boleh dapat. Sebab itulah mempunyai kepercayaan penuh bahawa bisnes Xionghu adalah satu peluang yang boleh tukar hidup kita. Dengan menyediakan pendapatan yang hebat dan juga kesihatan yang sangat baik. So, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena yakin dengan kebolehan kita. Walaupun kita ni tak ada apa-apa, hanya sekadar nak cerita kopi, kita kena yakin dengan kebolehan kita. Barulah kita boleh terus kembangkan diri kita. Sebab itulah perbaiki sikap kita ni. Kalau kita betul-betul nak dapat, nak dapat income 100,000 betul tak? Mestilah semua kena diperbaiki satu persatu. Jadi situasi itu mengajar kita lah mengubah dalam proses kita mengembangkan diri kita. Kita perbaiki sikap kita dan kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Mesti bersedia. Satu, cerita sendiri. Kenapa saya pilih untuk bisnes Xionghu? Rasa-rasanya ahli yang hadir meeting hari ni tahu tak sebab lagi kenapa buat bisnes Xionghu? Ataupun baru nak explore dulu. Bagus ke tak bagus bisnes ni? Yakin tak? Tahu tak sebab kenapa pilih Xionghu? Siapa nak respon? Yang datang meeting malam ni, tahu ke kenapa pilih Xionghu? Produk yang bagus. Menyelamatkan daripada kesihatan. Kan, kita mesti tahu kenapa kita cari. Apa Fauzia? Mana Fauzia? Hajar, Ayat, Hajar Norma, Maimunah, Mas, Mahizan, mana lagi? Mazlan. Cuba sebut. Jadi kat sini yang hadir ni faham tak? Mana nak hilangkan baliknya? Nak sihat. Nak sihat kan? Bukan nak sihat, dah dapat sihat. Tiga-tiganya dalam Xionghu. Apa Yuli? Sebab nak buat bisnes Xionghu sebab dapat ketiga-tiga peluang tu iaitu masa, kesihatan dengan wang. Wang itu lupa Yuli.
Ketiga itu ada dalam Shangho. Okey. Jadi kita sendiri kena tahulah. Maksudnya kita antara benda penting yang kita kena membawa diri kita ni dalam memberitahu kawan kita hebatnya apa yang kita buat ni, kita kena tahu kenapa kita pilih. Dan kita kena nampakkan kepada mereka pilihan kita ni adalah betul. Dan kita kena tahu industri kita ni adalah multi level marketing. Jadi kita kena tahu macam mana nak explain potensi bisnes multi level marketing ni. Dan kenapa Shangho? Kalau kita dah boleh jawab 3 perkara ni, memang kita boleh shoot up punya lah. Kita dah sangat jelas. Okey, dan seterusnya kita tengok. Ni Kak Ina selalu point nak cerita kan. Cerita sendiri mengapa I pilih untuk bisnes Shangho ni. Inilah kita selalu highlightkan. Kita nak 3 perkara ni serentak. Potensi bisnes MLM. Inilah yang kita boleh highlightkan. Betul tak? Nak cerita potensi bisnes ni. Maksudnya bermula dengan kita, benda ni berkembang, kita highlightkan. Dan kalau kita nak compare dengan orang, inilah chart yang kita boleh guna. Kita yang biru ni. Setuju. Jadi kita guna ni. Kalau kita boleh kembangkan ini penerangan benda ni, memang kita boleh convince ramai orang untuk bersama-sama. So dan OPP chart lah satu lagi yang kita boleh guna untuk penjelasan ni. Dan ini juga yang selalu kita guna. MIM duduk di sini. Kita nak tengok powernya network marketing ni, ini juga yang kita boleh guna. Sebab kalau ikut pandangan Robert Kiyosaki ni, dia kata kat sini, for people who want to make a shift to reach side of the, kenapa dia panggil belah ni reach side? Belah ni bukan orang yang kaya, sebab belah ni passive income. Kalau kita tengok kat sini, 10% orang yang di sini, orang yang ramai-ramai tu, populasi orang masuk kat sini 10%, tapi 10% yang masuk kat sini, 90% daripadanya adalah kekayaan, orang yang boleh berjaya. Tapi kat sini ramai orang, 90%, tapi 10% saja yang kaya raya lah kita kata. Sebab tu kalau kita nak shift ke sebelah sini, dia kata I recommended is network marketing, especially for those who don't know where to start. Kena bagi tahu kat kawan-kawan kita. Okay, dan kita kena compare 4 perkara ni dengan chart ni. Ini the way Kak Ina explain lah dari segi kenapa kena buat Shangho ni, sehingga ramai kawan-kawan kita yang boleh bersetuju untuk ikut menjalankan perniagaan ni. Sebab kalau kita tengok kat sini, yang ni sangat powerful kalau you all guna. So sini time, sini income kan. Kalau kita tengok kat sini, apa pekerjaan yang di hujung-hujung usia kita, pendapatan naik dengan tinggi dan tak ada nampak dia akan jatuh. Ada lagi lah network marketing. Kalau ini semuanya sama, tengok mula-mula hebat, tapi ujung-ujung kita kena terjemahkan ni dengan hebatnya untuk menjawab kenapa kita menjalankan perniagaan Shangho. So lagipun kalau kita tengok kat sini, Shangho dekat business owner. Sini orang tahu, orang yang jana pendapatan. Kita ramaikan orang. Target 1,000 orang dalam network masing-masing. Minum 3 kotak kopi. 40,000 dalam tangan. So, banyaknya kan? Jadi usahalah. Ramai lagi orang tak tahu, betul tak? Ramai lagi orang tak nampak. Tambah sekarang banyak sangat orang yang tak ada kerja. Jadi kepada orang yang datang hantar kita punya parcel, cerita. Kepada orang yang kita nak kirim parcel kita, cerita. Lama-lama dia banyaklah. Okey, so langkah utama, membina kepercayaan dan rekod. Mengenal pasti keperluan. Mereka keperluan rakan-rakan kita. So kita kena mendiri, maknanya kita kena lahirkan minat. Membetulkan fikiran yang salah. Benda ni kita memang kena sit down one to one lah dengan kawan-kawan kita yang mana kita nampak dan kita nak bantu mereka. So mempelawa dia join meeting yang macam ni sebab kita nak nampakkan dia. Kenapa MLM? Jadi kita pimpin mereka, tunjuk aja bagaimana hendak bermula. Sign up jadi ahli RM16, rasa kopi, sign RO, buka website, semua benda tu kita kena ajar untuk mereka dapat menjalankannya macam kita. So memberi inspirasi, memupuk dan meninggikan semangat ni kita ceritalah, bagilah gambaran-gambaran income orang lain yang buat dengan cepat, orang sakit jadi sihat dan sebagainya. Jadi benda ni lah kita kena fikir. Kena reka keperluan untuk dia nampak dan dia perlu buat, especially untuk buat kopi ni lah yang sangat mudah pada Kak Ina. Okey, kesimpulan dia. Effective retailing, servicing dan sponsoring, memang you akan dapat network yang sangat kukuh. Tambahan pula kalau kita rekrut ahli kita sign RO. Memang network kita stable lah. Kalau dia orang pun yang pengguna-pengguna kopi kita terus buat auto debit macam ni. Okey, endingnya. Apa yang kita nampak dalam Shangho?
Ini antara benda yang you kena cerita dekat kawan-kawan juga. Harapan yang ada di sini, ini selalu kena cerita kalau nak buka minda dia orang tentang perniagaan Shongkong. Okey, sihat. Dah tentulah sebab kita makan linzi dan you kena faham nak cerita pasal produk, dan ini memang kita boleh cover untuk kekal sihat. Untuk kebiasaan masa, Kak Ina selalu guna ni. Memang Kak Ina suka buat benda ni sebab nak cakap dia berkembang, akhirnya jadi 1,000 orang tadi memang kita tak payah nak organize network kita. Masa tu kita punya. Lepas tu kewangan pula, ini Kak Ina selalu guna. Sebab one day dia akan naik tanpa stop. Memang kita boleh bagi harapan untuk mendapat kebebasan kewangan. Dan Kak Ina sendiri pun sangat terkejut bila boleh mendapat income apa yang kita dapat sekarang. Apatah lagi orang lain kan? So jadi selain pada 3 perkara ni, sihat, masa dan kewangan yang tiada limit, ini you kena nampakkan. Kepada siapa yang belum tahu, inilah faedah-faedah lain yang you dapat dalam Shongkong. Antaranya bonus bulanan yang hebat. Kalau kita jadi diamond, bonus bulanan ni memang melebihi 10,000. Dan selalunya 17,000 ke atas. Setiap-tiap bulan. Jadi nombor 1 ni memang kita akan dapat. Setakat yang Kak Ina join ni, tak pernah turun lagi lah income tu. Kalau turun sikit naik balik. Tapi dalam 1 tahun tu secara purata memang meningkat lah. Okey, ini bercuti. Biasanya kalau macam tahun ni patutnya bulan 3 ni kita pergilah Jepun, Fukuoka. Tapi disebabkan COVID ni, kita dapat tunai 10,000. Kalau diamond dapat 11,000. Sebab 1,000 tu dia poket. Untuk belanja. Dah lah gaji bulan tu dah hebat dah kan. Pergi melancong orang bagi duit poket lagi. Tu kan best. So jadi kita kena jadi diamond. Ini harapan untuk, sebenarnya semua orang ada peluang ni. Kena usaha saja. And then dapat bonus diamond. Bonus diamond ni biasanya dapat masa raya Cina ni. Bulan ni lah. So sale berapa kita dapat ikut sale group 1 tahun. Daripada kita ke bawah. Jadi kalau macam Kak Ina, Dr. Soha dah tak kira lah sebab dia dah diamond, jadi dia kira grup dia pula. So Kak Ina kepada yang bukan diamond lagi dalam grup Kak Ina tu dikira sale group Kak Ina. Ini yang ketiga. So yang keempat, kita dapat kereta tau setiap 4 tahun. Dulu 60,000, sekarang 75,000. Itu Kak Ina. So maksud 75,000 setiap 4 tahun, lebih kurang 20,000 lah setahun. Betul tak? 20,000 setahun. And then nombor 5 ni dapat apa? Percutian diamond pula. So biasanya diamond dia akan pergi 2 kali. Sekali pergi bulan 3 melancong. Sekali lagi pergi bulan 9. Bulan 9 ni kita pergi lebih jauh. Contohnya kita pergi Los Angeles ke, pergi US lah, bla-bla Europe sana. Sebab itulah diamond-diamond semua dah kata, oh tak nak dah pergi melancong, dah tak larat dah. So dia orang nak tunai. Jadi masa Kak Ina jadi diamond pun semua orang dah pergi sekali je melancong. Jadi kita dapat duit lagi 15,000. Ini dapat pada 25 hari bulan 9. So ini dapat pada bulan 3 raya Cina. So ini pun dapat pada bulan 3. So ini dapat tiap-tiap bulan. Cuba you kira faedah-faedah lain yang kita dapat. So maknanya bonus ya kalau you kira ya. Ini 15,000. Ini selalunya network diamond boleh pergilah 10,000. So ini setiap tahun 15,000 lah kita kira. Ini 15,000. Berapa bonus dia? Jadi memang kita dapat tau. Itulah harapan yang ada dalam Shongkong. Maksudnya semua orang ada peluang ni dapat. Jadilah diamond. You jadi diamond, you dapatlah hak you. Nak jadi diamond senang je. Cari 100 orang tadi ni, diamond lah. Betul tak Yuli? 156,000 point dah. Kita nak carilah 100 orang 100 line tadi. Yang tak nak next. Tak rugi apa pun kita. Itu faedah lain. Selain pada ni, apa kita dapat? Sepanjang proses kita mengembangkan rangkaian kita. You tengok umur memang makin bertambah. Tapi diri kita makin bernilai. Faham tak? Sebab semua orang refer kita tentang kesihatan, tentang everything. Sampai tak menantangan kita nak menjawab WhatsApp tu. So maksudnya kita makin bernilai. Ilmu kita makin bertambah. Kesihatan kita makin baik. Sebab kalau dulu kita nak makan YK2 tu fikir-fikir. Sekarang ni YK2 tu 10 kotak je boleh beli. Sekali beli, tak fikir dah. So maksudnya kita boleh makan dengan lebih hebat. So kesihatan kita makin baik. Bukan kita saja. Diri kita, keluarga kita, saudara mara, dan rakan dan sekeliling kita semua makin baik. Kepada siapa saja yang kita cerita. Sosial kita pun makin baik. Orang yang tak pernah berkawan pun bila nak buat bisnes Shongkong ni dia kena berubahlah sikap dia. Sebab dia membina networking.
Bisnes networking ni adalah bisnes yang melibatkan orang ramai. Jadi secara tak langsung dia kena membiasakan dirinya bersosial dengan semua orang dalam network dia. Jadi secara tak langsung mestilah sosial dia pun makin baik. Network dia ada di mana-mana. Kita ada rangkaian, ada kenalan, ada hubungan dengan semua orang. Jadi akhirnya kita menjadi seorang yang sangat, orang kata, sangat sabar, sangat bertolak ansur, sangat boleh terimalah segala keluhan-keluhan orang sebab kita ada cara untuk kita bantu mereka. Jadi kita dengar dulu, lepas tu kita bagi solution dekat dia orang. Jadi akhirnya memang kita boleh bersosial dengan sangat baiklah dengan dari semua peringkat level orang di sekeliling kita. So wang kita memang makin bertambah dan berlebih pun one day. Tak habis kita guna pun satu hari nanti. Masa dah tentu makin banyak. Setuju tak apa yang Kak Ina listkan di sini? Benda-benda yang kita boleh dapat dalam perniagaan Syahor. Benda-benda yang harapan yang kita boleh ada di sini. Jadi maksudnya kita boleh bagi harapan ini kepada semua orang. Okey? Yakin tak benda ni boleh jadi dekat diri masing-masing yang berada dalam meeting malam ni? Yakin. Yakin. Jadi terus guna network kita masing-masing. Dan akhirnya kita boleh dapat benda ni kan? Yakin juga belum dapat lagi. Yakin. Dia kena yakin Walaupun dulu tadi. lambat, insya-Allah yakin dapat. Kan yakin boleh dapat kan? Kena buat saja. Hanya menggunakan plan satu-satu. Memang semua yang Kak Ina huraikan kat sini boleh dapat. InsyaAllah, amin. Cerita kat seorang tak nak, next. Akhirnya dapatlah. Okey. So Syahor dia tadi kita discuss dari segi produk, syarikat, plan pemasaran. Jadi yang last Kak Ina nak cakap, sistem pengajaran yang sungguh hebat ni. Apa dia? Okey, simple saja you tengok. Nombor 1, guna produk. Tentu kita boleh guna sebab kita nak buat bisnes ni, betul tak? Nak cerita kopi, minum kopi hari-hari, faham kopi ni, barulah kita jujur bercerita. Jadi faham kopi, cerita kopi. Guna green tea, faham green tea, cerita green tea. Guna lactoberry, faham lactoberry tu apa, cerita lactoberry. Itu saja. Maka kita sangat jujur cerita apa yang kita buat. Okay. Bila kita guna, kita kena belajar tentang benda yang kita guna. Let's say kita guna lactoberry. Belajarlah lactoberry tu sampai you expert. Lepas tu pula you guna apa pula? Teh. Belajar teh. Lepas tu mestilah kita ada testimoni sendiri dan pengalaman sendiri. So benda ni je yang kita, itu model dia macam tu. Maknanya semua orang dalam network kita cakap step 1 you guna kopi. So ini cerita-cerita kopi yang you nak kena faham. Step 2 dah guna kopi, bagi faham dan share kopi tu. Step 3 berkongsilah yang nombor 1 dan nombor 2 ni. Bila kita mula berkongsi, barulah ada network. Barulah proses membina network ini berlaku. Maybe 1 dengan 2 tak berlaku lagi. Tapi bila kita dah guna, kita dah ada pengalaman, ini saja yang kita share. Tak perlu benda lain. Ini kita sedang mula membina network. Nombor 3 ini, so network kita dah mula ada walaupun sedikit. Okay, kat sinilah kita kena terus belajar. Masa network kita kecil ni, kita belajar bersama-sama network kita di samping kita membimbing dia. Belajar apa tau? Inilah benda-benda yang you kena mahir. Kalau rasa healing crisis tak mahir, mari belajar healing crisis. Kalau rasa marketing plan tak faham, ataupun dosis tak faham, ataupun info kesihatan, so benda ni you terus belajar. Lama-lama bila network you dah besar, memang benda ni you akan mula faham. Sebab kita kena ajar dan duplikasi ilmu dan pengetahuan kita tu kepada network kita. Bila kita dah mula ajar dan duplikasi, kita mula dapat sikit wang dan kesihatan kita pun dah mula baik sebab network kita dah mula membesar bila kita mula mengajar. So sebenarnya 2 perkara penting kat nombor 4 ni. So kalau belah sini tadi, kalau kita tengok tadi, dekat sini kita rekrut lah. Nombor 3 ni kita taja. So nombor 4 ni, rekrut tu dah jadi 30%. Servicing dah jadi 70%. Kalau kat sini. Sebab kita dah mula servis, mengajar dan mengembangkan network kita. So kat sini kita, education, product knowledge tu penting untuk kita retain ahli-ahli dalam network kita 70%. So kat sini kita kena appreciate ahli-ahli, kita kena hormati pilihan dia, kita kena hargai dia, kita kena bina hubungan baik dengan semua network kita. So kat sini servicing lah. So sponsoring ni dah tinggal 30%. Tapi servicing ni yang
yang lagi penting masa kita mula duplikasi segala ilmu kita tu. Kat sini dalam usaha kita mengembangkan network kita. Baru kita boleh dapat network yang sangat-sangat stabil. Itu nombor 4. Nombor 5. Bila kita buat nombor 4 tadi berulang kali, buat sampailah network kita, semua ahli kita faham, kekal bersama kita, memang kita akan dapat nombor 5 ni, network yang stabil. So bila kita dapat network yang stabil, kat sinilah kita dapat masa, dapat wang dan dapat jiwa yang sangat tenang. Kenapa? Sebab wang pun dah puluhan ribu. So kesihatan pun dah ada, masa pun dah ada dan kita sangat tenang sebab kita tak kecoh-kecoh lagi dengan kesibukan di luar sana. And then bila kita dah dapat nombor 5, masa ni kita tawarkan pada orang lain untuk lebih sihat dan lebih tenang. Proses nombor 6 ni dalam keadaan kita sekarang, kita tak heran dah orang nak ke orang tak nak ke, kita tak kisah. Kita cakap from the heart. Bila kita cakap daripada hati kita tu, peratus kejayaan tu lagi tinggilah. Okey, akhirnya kita dapatlah wang, masa dan kesihatan. Akhirnya kita tahulah matlamat kita di sini nak dapat 3 perkara ni serentak. Dan kita cuba fikir kat tempat mana kita boleh dapat 3 perkara ni serentak. Jadi dari nombor 1 sampai nombor 6 yang kita bincangkan sistem pembelajaran di Syangho ni, memang endingnya kita dapat benda ni. Okey? Boleh faham tak? Boleh. Jadi buatlah 1 sampai 6 tu. Okey? Jadi tiada jalan pintas. Semua orang sama je, must follow the track. Asalkan anda tidak turun dari kereta api Syangho, lambat pun, suatu hari anda pasti akan sampai destinasi impian. Destinasi impian tu apa? Jadi diamond dengan gaji 17,000 ke atas setiap bulan. Itulah destinasi impian kita dalam Syangho. Bila kita jadi diamond, maksudnya kita dah ada masa, kita dah ada kesihatan. Kita dah ada kewangan yang sangat stable. 3 perkara ni serentak. So bila kita dah boleh jadi diamond, kita bantu orang lain jadi diamond pula. Sampailah kita capai gold diamond. Okey, itu saja untuk malam ni. So Kak Ina buka soalan kalau ada siapa nak tanya yang masih tak clear. Apa-apa yang Kak Ina explain malam ni? Dari segi apa saja? Okay, sementara itu kita serah baliklah kepada MC untuk conduct soal jawab. Jadi Kak Ina off sharing ni Macam mana nak off ni? Okay, kita dah dengar tadi panjang lebar Kak Ina explain tentang penting. Anak saya panggilnya. Dengar tak? Dengar tak saya cakap? Dengar Yuli? Okay. Dengar. Kita dah dengar panjang lebar Kak Ina explain tentang pentingnya kita selling, sponsoring dengan satu lagi apa? Yang ketiga tu? Servis. Servis. Allah tu paling penting. Servis, sales, sponsor. So kan, jadi itu yang perlu kita buat dan kita kena pastikanlah kan bila kita punya online tu Itu lah dia ni kalau nak off. sign up ARO. Paling mudah adalah guna ARO lah. Ni. Ini banyak lagi lah yang kita belajar daripada Kak Ina tadi. Catat panjang tu kat sini yang saya catat. Tapi antaranya ialah macam mana kita boleh apply bila kita dah dapat yang OPP slide tu kita boleh apply masa kita present tentang kopi tu pada kita punya download. Kan? Semua setuju kan yang Kak Ina explain tu? Okay. Kau guna tak? Okay. Ni baru ada sebelah ni, dia tak mau masuk video. Nampak? Okey, jadi ni sesiapa yang ada sebarang persoalan berkenaan dengan tajuk kita malam ni, bolehlah silakan. Kita ada masa lagi kan? Masa pun panjang juga lagi ni. Bolehlah kita bincangkan supaya kita betul-betul dapat manfaatkan ARO tu. Submit ARO tu, yakinkan kepada kita punya downline macam mana dengan apa kemudahan yang diberi oleh Syangho tu kita dapat membina network kita yang besar macam Kak Ida cakap tadi 1,000, macam mana dapat 1,000, kita 100 orang dan setiap 100 orang tu kita explain supaya setiap orang tu boleh mendapat 10 orang. Betul Kak Ina kan? Ya. 10 orang tu consider tak buat bisnes. Sebenarnya ahli keluarga je. Dia bilang ahli keluarga lah.
So bayangkan kita ada 100 line, setiap line tu 10 orang. Memanglah loaded lah income tu. Okay. Sangatlah tu 43,000 berapa tadi? 156 PV kali 1,000 orang. So 156,000 kali 28%. Itu belum kira leadership bonus tu. Itu bersih 28% je. Itu tengok kan. Jadi peluang kita sangat hebat lah untuk dapat benda ni. Jadi kita kena buat lah. Kena cari orang yang nak. Okay, siapa lagi nak tanya pasal RO ni? Nak sebut kat sini ni apa ni nama? Reza. Reza ni siapa? Safi. Sarbina kan nak keluar nama kat sini ni. Adik Ani ke mana Norai ni? Tidur. Tidur. Tak ada dah Norai ni. Abang Mas. Baru bangun. Baru bangun. Ada apa nak tanya? Ada tak ada masalah downline tak nak sign RO? Masalah tu bukannya tak nak sign, tapi ada setengah tempat tu apa nama? Kurier yang digunakan oleh Stronghold tu tak masuk ke tempat-tempat yang orang kata apa? Contoh pedalaman sikit macam jadi agak susah jugalah untuk nak sign ARO. Jadi itu kita kena kreatif macam ni. Kita kena kreatif lah bagi yang tempat tak sampai tu. Masa kita buat kat kampung kan, kita kena cari tempat yang boleh sampai. Tapi nanti akan menjadi orang kata apa? Dia akan jadi sama jugalah macam kita tujuan ARO tu sebenarnya nak memudahkan kita supaya benda tu terus sampai kepada dia dengan cepatlah. Tapi jika sekiranya kita cari satu tempat, kita post kat satu tempat, so dia akan jadi lebih kurang sama jugalah pada diorang lah. Lebih kurang sama jugalah. Because apa tu? Nak kena pergi hantar satu hal dan bila nak pergi hantar mungkin dia maksudnya adalah masalahnya kat situ. So dia jadi macam tak nak sign jugalah. Kan? Jadi biasanya orang macam tu akan pilih apa? Order. Bila nak order. Jadi bila nak dia orang akan ambil lah. Bila nak dia orang akan order. Kita punya Bukan nak kata ke kampung-kampung dekat Putrajaya pun kadang-kadang 2 minggu baru sampai. betul-betul tu masuk tepuk. Putrajaya pun 2 minggu baru sampai. Jadi kadang-kadang dia kata beli link ordering cara paling mudah kalau kita nak berjaya untuk proses RO tu, collection apply lah buat dulu mula-mula. Itulah yang mereka kata mudahnya beli kat upline. Tapi kalau RO, kita tak payah dah nak tanya dia nak ke tak nak, kita pergi hantar je. Kan lebih mudah. Contohnya macam kawan-kawan kat Nai yang mana, okey, seorang 5 kotak. Bila dapat RO tu satu karton kopi, 2 karton kopi, pergi jalan sangkut je kat rumah-rumah pagar dia orang. Tak payah dah tunggu ambil duit lah. Kan mudah? Biarlah kita susah sikit tak apa, sehingga mereka betul-betul yakin dengan kopi kita dan nak barulah boleh jadi benda ni. So kita sebagai upline ni cuba membantu dari segi mudahkan dia orang untuk dapat kopi sign RO dan kita mudah tak payah nak collect duit. Betul tak Lin? Betul. Tapi Kak Ina, maksudnya kalau kita buat ARO, kalau macam Adik Ani cakap tadi, kita collection, maksudnya kita collect dekat HQ dan kita hantar. Macam kek dia buat lah. Jadi kadang-kadang sampai ada 40 kopi RO je semua. So pergi hantar setiap satu tu, kita tak payahlah nak collect duit. Tapi betul, memang memudahkan sebab bila dia auto debit, contoh 3 kotak ataupun 4 kotak, tapi kita collect dekat HQ dan kita hantar dekat, macam contoh destinasi tu dekat Taska. So diorang pick up je dekat Taska. Gitu lah. Okay, dah clear. Lepas dia RO semua. Okey dah, kena tutup. Kan? Ayah tu kalau tak sign. Apa dia ni? Sayang kalau tak sign ARO tu. Tapi tak ramai yang tak buat pun. Sebab apa diorang macam tak nampak kepentingan ARO. Betul.
Dan lagi satu dia orang takut macam nak guna duit dia. Sebenarnya beli kopi. Sama jugalah kalau dia tayar pun dia kena pergi ambil duit tu, lepas tu kena bayar kat kita. Takut dengan ARO tu nak tunjukkan kat dia tu. Dia takut duit dia diambil. Itu Betul. Betul. Padahal Siapa yang guna debit card, Johor akan hantar SMS kan kalau ada berjaya potong, betul tak? So kita tunjuklah yang tu. Kalau macam Kak Ina guna credit card, memang tak tahu apalah, tata kopi je lah dapat. Johor satu hari bulan dia akan bagi mesej. Dia bagi tahu dekat kita yang dia dah ada mesej lah setiap satu hari bulan. Kalau dia tak percaya, dia akan bagi Betul. Dia banyak tu saja berlaku. Lagipun kan kalau lah kata kita boleh explain macam ni, kalau dia orang nak, dia orang takut, kalau lah kata berlaku lebihan potong pun memang Johor yang buat. Kita sendiri boleh menghadap dan tanya. Kita boleh urus benda ni kata. Jangan takut. Takut tu sebab dia tak tahu nak rujuk kat mana. Sedangkan kita tunjuk sistem semua ada. Takut tertipu. Gitu. Jadi kita kena explain lah, kita kena tunjuk lah. Kak Ina, saya ada idea. Untuk ARO ni, saya rasa leader semua mulakan dahulu. So that kita boleh tengok lah, kita boleh tunjuk pada prospek macam mana ARO tu proses dia dibuat. Yang kita sendiri pun boleh guna ARO. You all try dulu. Macam saya kalau belum try dulu. Saya pun akan minta leader-leader saya untuk isikan ARO. So that senang. So benda ni bila kita sendiri yang buat, so orang akan confident, orang percaya. Bukannya kita main cakap kosong. Saya bayangkan, kalau lah kata kita isi RO buat 5 kotak atau 10 kotak kopi, dalam keadaan ada satu masa kopi kita awal stok, orang RO tak awal stok tau. Dia company utamakan kita. Betul. Yang istimewanya kalau kita tak bayar tak ada kopi. Orang bayar RO walaupun kopi tak ada tu tak dapat. Okay, so juga saya isi ARO. Betul nak tanya. Lepas ni isi besok semua ya. Orang lah hantar dekat grup, boleh print. Ataupun boleh isi hantar terus email. Nak tanya. Kopi tu dia ada tarikh ke hantar dia konsisten ke hantar katakanlah 2 hari bulan hantar? Ya, dia minggu pertama lah sebab dia kan nak potong ramai orang. Kadang-kadang hari pertama tu dia berjaya potong 1000 orang yang pertama. Jadi dalam range tu lah company bagi minggu pertama tu. Dia akan keluar kopi kita. Untuk lepas tu nak tanya dia ada kontrak kan setahun je? Tahu ya. Macam setahun tapi katalah dalam setahun tu kita nak tukar kuantiti kopi boleh, kita nak stop boleh, kita nak sambung lagi pun boleh. Dalam belum setahun pun boleh lah kalau nak stop, nak tambah. Boleh, kalau nak stop boleh je. Nak tukar bilangan kopi boleh je. Kalau kita nak kopi tak boleh kan? Pilihan kopi kalau kita dah cakap nak 3 je kan? Tak boleh tukar. Dah boleh tukar dah? Boleh tukar. Boleh tambah, boleh kurang. Alright. Tapi kita kena isi lah. Kita kena isi form bagi tahu lah. Kita nak tambah ke nak kurang. Tapi Kak Ina, dia tak boleh satu akaun potong untuk 2 tempat. Sebab tu kita kena rekrut jadi ahli. Satu tak nama. Tak, maksudnya laki bini. Kalau tak contoh boleh, satu dekat office. Mestilah macam ni kan. Macam ni. Kak Ina buat satu RO untuk Kak Ina sampai kat rumah. Lepas tu Kak Ina nak buat lagi satu RO nak hantar kat mak Kak Ina. Tak boleh. Kak Ina kena sign up mak Kak Ina tu. Faham. RO nama dia hantar kat dia. Tak boleh satu nama hantar 2 tempat. Alright. Okay, ada lagi? Ada siapa yang masih takut lagi, tak berani? RO dah 3 tahun dah tahu ni. Okey, Cikgu Atika. Okey, kalau ARO tu untuk kopi saja, tapi sekiranya kita nak post juga barang lain? Tak boleh lah. RO tu untuk mudahkan plan satu-satu untuk dapat kopi saja. Kalau barang yang lain, kenapa company tak buat RO? Sebab benda tu tak jadi macam kegunaan monthly. Contohnya macam sempo, setengah orang 2 bulan baru habis. Kan, macam mana nak buat RO kan? Contohnya kalau barang lain tu tetap kena tunggu. Order macam biasalah. Order macam biasalah. Post semua macam biasa, free courier kalau kita beli RM500 tu semua samalah. Tapi kopi ni kemudahan dia kita dapat
auto debit tu sebab memang secara logiknya pun orang boleh guna secara konsisten dua kotak sebulan tu. Sebab tu company boleh buat ARO dengan plan 111 ni. Greenzy pun tak boleh, Maksudnya setengah mesti orang dua dia kotak. macam mana? Mesti ARO tu minimum dia 2 kotak. Kalau kita tak nak charge delivery RM10. Okey, faham. Kalau kita sekotak kena Tak ada RM10. yang lain Kalau tu. 2 kotak free delivery. Ya? Macam Okey, mana? terima kasih Kak Ina. Okey, sama. Okey, ada lagi tak? Kalau tak ada soalan kita boleh bersurai. Kalau ada kita boleh berdiskus lagi. Grup Yuli mana yang duk confuse tentang ARO? Ada tak Yuli? Macam mana Kak Ina? Yang dah terjawab ke? You punya team yang tak berapa convince ARO ni? Orang apa tu, yalah agaknya mungkin malam ni dia jadi convince lah kot. Ya, hopefully kan. Tapi rasanya dia, Kalau tak convince juga Mai sini menghadap Kak Ina. tapi yang tak yakin tu tak muncul pula dalam meeting ni. Itulah masalahnya kan. Tak apalah. Kita jumpa one to one. Kak Ina, tapi Kak Ina ada soalan cerita pasal kopi ni kan. Bab warna. Diorang tanya dalam kopi tu dia ada letak pewarna lain ke selain Tak ada. Kita tak ada letak pewarna, pengawet, tak ada. Kita cuma letak satu, dia panggil pengimulsi. Itu sebab nak bagi santan, kopi semua tu boleh bercampur bila kita campur dalam air panas lah. Kalau tidak nanti santan tu terapung je kat permukaan tu. Boleh orang kita letak lah juga. anti-aging lah nama dia. Ya. Yang pewarna semua tak ada kita letak. Ada? Kita letak brown sugar je kalau yang 4-in-1. Tapi kalau orang tanya pasal glukos dalam santan tu, glukos dekat apa, glukosamin apa tu? Kalau apa nama? Sirap glukos. Sirap glukos. Sirap glukos. Itu sebenarnya datang dari santan. Sebab tu dia tulis kat situ. Bila kita nak buat santan jadi serbuk tu, kita pakai dia ada kuantiti. Sebab tu company kita sangat jujur, dia bagi tahu. Tapi tidak mudaratkan badan kita sebab kita ada linzi. Gula kita pun gula brown sugar. So daripada kita pakai susu, baik kita pakai santan. So dia lebih selamat lah untuk kesihatan. Dan satu lagi soalan yang selalu sampai ditanya ialah dia dalam kopi ni kan. Apa Yuli? Dah start putus-putus dah. Suara Yuli lah. Suara adik Ani dengar clear lagi. Okey, soalan yang selalu ditanya juga bahawa orang mengandung yang katakan kita tahu memang tak ada masalah pun, tapi dia tetap juga masih lagi nak betul-betul agak. Tak yakin lah. Itu. Jadi kita cakap je memang boleh kita pun minum, orang yang mengandung lain pun minum. Tapi kalau dia tak nak juga nak buat macam mana Yuli? Kak Ina kan mengandung banyak kali dah minum kan? Dah mengandung boleh minum lah. Banyak kotak pun tak apa. Cikgu Lin sekarang, Cikgu Lin. Okey. Cikgu Lin ya. Cikgu Lin anak kedua ni. Aduh, bercakap. Tahniah. Berapa Lin? Yang ke berapa? Tahniah. Kak Ina nak tanya kalau hantar Sebelah barang lebih, kan? online dia punya email official Shangho apa? Customer service lah. Shangho.com.my. Tapi dia balas tak? Balas. Hari saya pernah hantar borang dia senyap je. Dia tak balas balik. Okey, melalui Kak Ina. Siap jugalah. Bila Dila ada hantar, kalau tak ada respon, Dila bagi tahu Kak Ina. Kak Ina hai sekejap dia respon. Ya, okey. Okay. Okay, anything else? Okay, Nizam, apa lagi nak menyampaikan sebagai tuan rumah? Kalung macam nak tanya tu. Mana? Kalung diam ya. Kalung fokus. Faham. Tak ada, dah pandai dah. Kau pandai dah, tak payah tanya-tanya. Pandai memang. Confident. Okey. Dah confident dah boleh go diamond punya. Buat saja kan? Buat je. Buat je. Buat je.
Okey, bagus. Tadi Kak Long Okay, boleh next meeting kita nak buat tajuk apa dan siapa nak present? Soalan tu Kak Ina. Bagus juga kan dibincangkan kat sini. Ha. Kan? Siapa nak present? Dengan present ni barulah you practice, barulah you menjadi pandai. Topik apa? Topik healing crisis. Topik apa nak buat? Marketing plan 4% kepada 20%. Siapa lagi? Bina. Ataupun nak cerita dosage. Betul lah tu, dosage pun okey juga. Okay, siapa nak cerita? Siapa nak cerita? Lina. Cerita apa ni? Cerita dosage lah. Hari ni ke? Next meeting. Next time. Next time kena prepare seminggu tau. Kalau hari buffet advance sangat tu. Boleh sangat. Come on Lin. Ibu mengandung je. Hari-hari Ali datang rumah Kak Ina. Okey je. 2 hari ni tak ada. Okey tak apa. Nanti kita study ya Kak Ina ya. Sebelah rumah je. Okey. Pasal dosage. Okey, dosage. The best dosage dan cara nak recommend orang makan macam mana. Boleh? Betul. Boleh insyaAllah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, boleh surah lah kot. Nizam. Last round tanya. Okey, kalau dah tak ada apa-apa. Kita rakam kan? Jadi boleh buat YouTube balik untuk siapa yang nak tengok balik. Setengah dah ni. So kita bersurat awal. Hari ni boleh tidur awal, jaga kesihatan. Jangan main handphone. Okey, jumpa lagi minggu depan. Berapa hari bulan Sekejap. Minggu depan adalah 20 hari bulan. 20. Lagi 20 hari bulan. Minggu depan regular meeting. Masa tu mungkin Cikgu Lin lah yang akan present untuk dos yang sesuai. Makan ringzi dan Amboi. tangho. Okay. Tak boleh tidur ni. 1 minggu. Pengajar. Boleh tidur Okey. Okeylah. Okay, bye. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ina. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye. Waalaikumsalam.